Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang saya hormati lagi kasihi lagi dicintai ibunda yang sudah hampir 5-6 bulan tidak bertemu disebabkan oleh PKP ini. Mohon maaf. Yang dihormati adik-adik abang saya, adik-adik saya, saudara-saudara mara, adik-adik, kawan-kawan, sahabat handai, rakan-rakan seperjuangan dalam bidang perguruan di Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam. Terusnya muslimin muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran, pengiktibaran dan ketukkan hati untuk diri saya dan juga ahli keluarga saya, dan kepada muslimin muslimat. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita supaya dalam setiap hari 24 jam itu, 8 jam itu kita katakan untuk diberi rehat 8 jam. Daripada 24 jam itu 8 jam untuk kita tidur, untuk kita rehat. 1/3 itu kita untuk rehat. 8 jam lagi kita buat mungkin tugas-tugas kita yang lain. Dan 8 jam lagi tu untuk apa? 8 jam untuk kita tidur. Sehari 24 jam. Allah bagi sehari semalam 24 jam. 8 jam katalah kita guna untuk tidur, untuk keperluan manusia, fitrah manusia. 8 jam lagi mungkin untuk kita urusan, untuk bekerja, mencari nafkah kehidupan untuk kita dan ahli keluarga.
8 jam lagi yang tinggal tu untuk apa? Untuk kita bersama masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, berjumpa kawan-kawan. Samping kita pergi ke surau, ke masjid contoh, kita menziarahi antara satu sama lain, membuat kerja-kerja kebajikan, bantu-bantu, bergotong royong dan sebagainya. Itu 8 jam lagi tu. 8 jam yang tinggal. 8 jam tadi kita bekerja contoh. Kalau pejabat tu 8 jam contoh. Jadi 8 jam ini masa yang Allah bagi. Kita berilah peluang. Ambil 1 jam ataupun paling 30 minit. Itu paling lekeh untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama. Tak semestinya mendengar kuliah yang saya sampaikan ini. Tak semestinya. Demi Allah saya tidak kata begitu. Siapa-siapa saja yang tuan-tuan dan puan-puan suka, minat, dengarlah. Ataupun membaca berkaitan ilmu-ilmu yang agama ni, ambil peluang. Bacalah buku-buku dengan teknologi semasa ni. Tengoklah apa benda-benda pun dalam bentuk-bentuk YouTube dan sebagainya untuk pengisian jiwa kita. 8 jam Allah bagi yang lebih ini. Terutama di zaman PKP ini kita tak boleh dapat berjalan ke mana-mana. Terhad. Banyak duduk di rumah. Kita nak ambil setengah jam ataupun 1 jam pun kalau kita rasa malas. Tak tahu nak kata apa lah. Kita sendiri kadang kita boleh baca buku-buku yang kita ada dalam simpanan almari kita yang kita simpan, yang kita beli buku-buku itu. Gunalah, bacalah. Ataupun kita nak mendengar ceramah-ceramah daripada yang ustaz-ustaz yang kita minat. Banyak Ustaz Wadi, Ustaz Kazim dan sebagainya. Atau siapa-siapa saja yang kita minat dengan sesuai dengan jiwa kita. Dengar. Isilah pengisian jiwa kita dalam masa sekarang ini, musim ini. Bagilah 1 jam. Bagi saya 1 jam tu pun sikit lagi, tapi tak apa. Daripada kita tidak mengambil 1 detik, 1 minit, 1 saat pun daripada harian hidup kita itu untuk mengambil ilmu. 24 jam Allah Subhanahu Wa Taala bagi. 8 jam kita boleh guna untuk tidur. 8 jam kita boleh guna untuk kita bekerja. 8 jam lagi yang kita guna kosong itu tidak boleh kita gunakan untuk kita membaca ilmu, mendengar ilmu agama. Yang berkaitan 1 jam kita ambil. Itu pun dah lama lah kalau kita boleh buat. Kalau kita boleh lama daripada itu lagi, alhamdulillah. Kalau itu pun kita tak boleh ambil, maknanya tugas kita sebagai khalifah Allah, sebagai hamba Allah, kita telah macam lari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia ini dan juga jin itu sendiri kecuali untuk beribadah kepada aku. Dalam satu hadis yang lain mengatakan lagi, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Kerana menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baik lelaki, baik perempuan, wajib. Macam juga sembahyang wajib, tuntut ilmu itu pun wajib. Tanpa ilmu macam mana kita nak mengerjakan sembahyang dengan sempurna? Tanpa ilmu macam mana kita nak berpuasa dengan sempurna supaya sah? Betul saya ambil peluang ni mengajak masyarakat semua, gunakanlah masa yang ruang ada ini, terutama di zaman yang kita berada dalam zaman PKP ini, zaman yang COVID ini.
yang setiap hari kematiannya ratusan orang, 200, kadang sampai 250, kadang turun naik lah, tapi lebih daripada 100 lah akhir-akhir ini. Mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Kita hidup dalam keadaan tak menentu dengan penyakit ini. Tidak tahu. Kita tidak tahu penyakit ini datang dari mana dan bila akan kena, siapa yang akan kena. Jadi kita buatlah persediaan sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT, bukan melalui penyakit ini saja, mungkin sihat pun boleh sakit dan boleh mati. Apatah lagi dengan penyakit yang ada ini, jika ditakdirkan oleh Allah SWT, kita minta jauh lah, minta jauh, tapi ditakdirkan oleh Allah, kita yang terkena masalah dengan penyakit itu, sekurang-kurangnya kita ada persediaan kita di akhir-akhir hidup kita ini untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi satu pengajaran ni. Sebenarnya penyakit COVID ini satu pengajaran dari Allah, peringatan daripada Allah kepada manusia seluruh dunia, bahawa bijak macam mana pun kamu manusia di dunia, saintis, kamu ni ahli saintis dunia yang disanjung, tapi penyakit yang aku bagi sikit ini saja pun kamu sudah tidak mampu untuk nak melawannya. Kita nak melawan kehendak Allah, sebab ketetapan Allah tidak boleh. Sebab itu bagi saya secara peribadi, antara orang kata kita lawan penyakit ini, istilah lawan itu bagi saya tidak berapa tepat. Bagi peribadi saya, minta maaf. Yang datang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang datang, musibah yang datang dan kebaikan yang datang, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lawan dengan ketetapan Allah yang Allah bagi, tidak boleh. Setakat mana kuasa kita, sedangkan kita sendiri pun dijadikan oleh Allah. Kita yang bercakap ini pun, percakapan kita ini pun Allah yang bagi kita cakap. Kalau Allah tak bagi kita cakap, tak dapat kita bercakap. Pergerakan kita, pelangkah kita ini pun Allah yang bagi langkah. Kalau Allah tak bagi langkah, kita tak boleh melangkah. Rujuk dalam surah Yasin. Kalau Allah nak kendaki, kamu tak dapat melangkah ke depan ataupun ke belakang. Kamu akan kaku di situ. Jadi, bagi kita bukan kita nak melawan penyakit ini. Kita nak berusaha untuk nak mengubati penyakit ini, supaya penyakit ini tidak berada lagi di tempat kita. Ikhtiar kita. Berusaha, berikhtiar. Usaha. Bertawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bukan kita nak melawan penyakit ini. Penyakit ini daripada Allah, kita nak lawan. Nak lawan penyakit yang Allah beri. Tidak tepat. Sebab kita nak melawan takdir Allah. Kita minta doa kepada Allah. Yang sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penyakit ini segera pergi. Bukan kita nak melawan. Tidak ada kuasa untuk kita melawan. Istilah melawan itu, walaupun kita bukanlah kita nak, istilah bahasa itu tidak tepat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak bercakap tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya, yang saya ambil daripada himpunan ilmu yang dicurahkan oleh mahasiswa anak-anak Kedah, Universiti Azhar Mesir. Pelajar-pelajar Mesir, anak-anak Kedah yang ramai, mereka telah mencurahkan ilmu yang ada pada mereka. Mereka buat satu kitab tahun 2007 atau 2008. Mereka himpunkan pandangan-pandangan ilmu dari sudut ilmu mereka, maka mereka buatkan sebuah buku. Ini pandangan mereka, pandangan anak-anak Mesir Kedah.
Dan sekarang ni mungkin ada yang dah balik dah bekerja dah bertugas dah. Sebab 2008 buku ini diterbitkan kalau tak silap, atau 2007. Minta maaf lah jika saya tersilap. Tapi ini adalah daripada mahasiswa anak-anak Kedah, Mesir. Mereka-mereka yang Allah berikan satu amanah untuk menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah agama. Balik ke Mesir, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berguna kepada masyarakat, berguna kepada negara, berguna kepada nusa dan bangsa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ambil kaitan dengan tajuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu, bermula daripada diri kamu yang satu, iaitu daripada Adam alaihissalam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan. Daripada Adam dan Hawa itu membiakkan daripada keduanya itu, Adam dan Hawa, zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum qarabat, karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Sadaqallahul azim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi diri kamu, makna diri kita sekalian. Kemudian Allah berfirman lagi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan katakanlah perkataan yang tepat, yang benar dalam segala perkara. Berkata benar dalam setiap perkara, supaya Dia memberi taufik dengan menjadikan amal-amal kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah, wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Faqad faza fawzan 'azima. Sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kasih sayang adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Fitrah manusia, fitrah naluri yang Allah ciptakan kepada seluruh makhluknya yang duduk di atas muka bumi ini, yang Allah sediakan kepada makhluknya. Fitrah kasih sayang ini. Apabila seorang ibu dikurniakan cahaya mata, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan perasaan kasih sayang terhadap ibu tersebut. Begitu juga seorang yang mencipta sesuatu produk umpamanya.
Apabila hasil ciptaannya berhasil, ciptaannya yang dia usahakan itu berhasil, pasti dia akan melihara dan menjaga daripada dimusnahkan atau dibinasakan. Dia mencipta suatu produk yang bagus, yang baik, yang boleh memberi manfaat pada dirinya dan pada keluarganya dan juga mungkin kepada masyarakat seluruhnya, dia pasti akan menjaga produk yang diciptakan itu dengan sebaik-baiknya, supaya tidak binasa, tidak dimusnahkan, tidak dirosakkan oleh orang lain. Dia sayang kepada ciptaannya itu. Ini membuktikan bahawa kasih sayang adalah satu nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling indah dan tidak ternilai harganya. Walaupun begitu, kasih sayang manusia sesama manusia adalah terhad. Walaupun kasih sayang yang Allah berikan begitu sekali, tetapi kasih sayang sesama manusia adalah terhad dan masih belum terjamin. Walaupun cinta antara manusia ini kita kata mendalam lah, belum terjamin, masih terhad, ada had dia. Nilai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya terlalu tinggi berbanding nilai kasih sayang sama manusia. Nak banding nilai kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, tak ternilai. Walaupun kasih sayang kita sesama manusia, sayang yang mendalam, masih terhad, ada had dia. Berbanding dengan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, tidak terhad, tidak ada had. Terlalu tinggi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketinggian kasih sayang Allah yang tidak ada dapat menyamakan dengan kasih sayang makhluk-makhluk yang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Umar bin Al-Khattab qala, qadima 'ala an-nabiy sabyun fa idza qadima 'ala an-nabiy sabyun fa idza imra'atun min as-sabyi tahlubu thadyaha tasqi idza wajadat sabiyya fi sabyi fa akhazathu فألصقته ببطنها وأرضعته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدير لا تطرها فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. Maksud hadis ini daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, telah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang tawanan. Qudima 'ala an-nabi sabyun, dihadapkan, dibawa ke hadapan Nabi itu seorang tawanan. Apabila salah seorang wanita dari kalangan tawanan tersebut, dan tawanan itu adalah merupakan tawanan perang, seorang wanita. Kemudian tawanan itu sedang memerahkan susunya untuk diminum oleh bayinya. Tawanan itu bukanlah Rasulullah melihat, tidak. Dikhabarkan, dikatakan bahawa wanita itu sedang memerahkan susu untuk diminum oleh anak kecilnya. Ada anak kecilnya ketika itu. Islam tidak menzalimi tawanan. Islam tidak menzalimi tawanan. Tawan tapi diberi hak sebagai seorang tawanan, bukan menyeksa
bukan menyeksa seperti mana yang berlaku pada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam termasuk sekarang ini, bila ditawan, maka tawanan itu akan dijadikan seperti hamba dan diseksa, bahkan ada dibunuh. Tapi tawanan perang di zaman Rasulullah tidak. Mereka cuma dikawal, tapi diberi kebebasan untuk nak bergerak dalam kawasan sekitar itu. Tidak disentuh, tidak didera, diberi hak makan dan minum. Inilah yang dikatakan indahnya Islam. Sebab itu Rasulullah SAW berjaya membawa Islam itu dengan begitu cepat. Tengok, berapa tahun saja dia berdakwah, umat Islam dah ratusan ribu. Dia berjaya membawa umat yang bukan Islam, menganut Islam ratusan ribu sebelum dia wafat. Makna dia telah berjaya untuk berdakwah untuk Islam. Kemudian seorang tawanan dari kalangan tawanan tersebut sedang memerah susunya untuk diminum oleh bayinya. Lalu diambil bayi itu, didekatkan di tubuhnya, lalu diminumkannya. Kemudian diambil bayi itu, budak itu, dekatkan tubuhnya, lalu diminumkan bayi tadi susu itu. Maknanya bayi tadi dekat dengan ibu dia. Nak menunjukkan bahawa kasih sayang ibu terhadap anak. Dia dekatkan dengan dadanya. Kasih sayang itu. Itu nak menunjukkan, sebab itulah anak dengan ibu rapat. Kita tak pelik. Kenapa anak-anak banyak rapat dengan ibu berbanding dengan ayah? Bukan dengan ayah dia tak rapat, tapi dengan ibu tu dia rapat lagi. Dia rasa rapat lagi. Tak pelik. Sebab apa? Mereka duduk dalam dekapan ibu itu, peluk. Dalam pelukan ibu itu ketika mereka menyusu. Hampir 2 tahun. Denyutan jantung ibu mereka dengar. Rapatnya mereka dengan ibu, dengan tubuh badan ibu itu, sehingga bertemu muka mereka dengan dada ibu mereka. 2 tahun menyusu. Rapatnya mereka. Ayah tengok saja lah. Takkanlah kita ayah nak menyusukan anak. Bukan makna anak tak sayang, anak tak sayang kepada ayah, tidak. Tapi rapat tu, hubungan tu. Sebab apa? Keakraban daripada susuan itu telah mendekatkan jiwa anak tadi dengan ibu. Ini terlihat anak-anak kita sendiri. Saya termasuk anak-anak saya lah. Rapat dengan ibu. Sikit-sikit apa masalah, percurahkan kepada ibu. Kemudian ibu lah terus sampai kat kita. Mereka tak curahkan terus kepada ayah. Bukanlah semua, tidak. Saya tak sebut semua begitu, tak. Bagi saya ni contoh kebanyakan. Dia pergi cerita kat mak dia dulu, kemudian baru dia cerita, mak cerita kat kita. Kecuali ada juga anak yang terbuka, dia main cerita kat kita, ada juga tak. Itu ada. Tapi ghalibnya mereka rapat dengan ibu. Sebab apa? Mereka menyusu ibu. Dan ini yang dikatakan tadi, bayi tadi didekatkan dengan tubuh wanita tawanan itu. Maka Nabi bersabda kepada kami, yakni para sahabat, apakah kamu rasa perempuan itu akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Kamu lihat wanita tu, tawanan tu, dia menyusukan anaknya. Adakah kamu rasa dia sanggup untuk nak mencampakkan anaknya ke dalam api? Sampai begitu sekali dia menyusukan anaknya, tiba-tiba ada tergamak dia nak mencampakkan anaknya dalam api.
Kami berkata, ya Rasulullah, tidak ya Allah, tidak ya Rasulullah, tidak sama sekali lah dia kami campakkan dalam api. Dia sayang pada anak dia. Tengok tu dia menyusu. Sayang sungguh dia kepada anak dia. Perah susu dan bagi minum susu. Lalu Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengasihi kepada hambanya daripada wanita itu mengasihi anaknya. Masya Allah. Kasih sayang wanita tadi pun dah kuat dengan anak dia tu. Nabi kata kasih sayang Allah itu mengatasi kasih sayang perempuan itu kepada anak dia. Maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita terlalu kuat. Allah terlalu mengasihi kita. Begitu senang. Terlalu. Kadang-kadang kita tidak kita tidak bersyukur di atas kasih sayang yang Allah berikan kepada kita ini dengan kita tidak mengikut petunjuk Allah, tidak mengikut perintah Allah. Sedangkan Allah kasih kepada kita. Allah sayang kepada kita. Dalam satu hadis lagi Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini semua ni hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Abu Hurairah dia mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul bersabda, Nabi Muhammad SAW berkata bersabda, ja'alallahu ar-rahmah mi'ata juz'in fa'amsaka 'indahu 99 juz'a wa anzala fil ardi juz'an wahidan fi zalikal juz'i yatarahamul khalqa حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rahmat dia itu sebanyak 100 juzuk. Allah menjadikan rahmat di sisi dia itu 100 juzuk. Kalau Quran ni kita kata ada 30 juzuk. Kan? 30, contohlah Quran 30 juzuk. Allah menjadikan rahmat di sisi dia itu ada 100 juzuk. Maka dia menjadikan pada dirinya 90 juzuk. Dia simpan di sisi dia itu 90 juzuk. 99 juzuk. Dia simpan di sisi dia. Daripada 100 itu 99 dia simpan di sisi dia. Dia tak bagi pada semua, dia tak bagi semua, dia simpan dekat dia 99. Dan diturunkan ke bumi hanya 1 juzuk. 1 juzuk je dia turun ke muka bumi ini. 99 lagi rahmat Allah, kasih sayang Allah dia simpan di sisi dia. Satu rahmat saja dia turun ke muka bumi ini. Maka daripada satu rahmat itulah, dari 1 juzuk itulah semua makhluk saling mengasihi antara masing-masing. Daripada 1 juzuk itulah kita pakat dapat kasih sayang Allah ni. Dari 1 juzuk itulah kita pakat ambil. Semua orang pakat ambil. Manusia ambil, haiwan ambil. 1 juzuk tu je. Yang kita sayang kepada isteri kita, yang kita sayang kepada harta benda kita. Daripada 1 juzuk yang Allah bagi itulah kita pakat bedak. Tuhan pakat bedak. Tak ambil. Aku bagi 1 juzuk pada kamu dunia ni. Ambil. Pakat dapat. Yang kita ada kasih sayang ini daripada 1 juzuk itulah kita dapat. Orang tu dapat, dari situlah kita pakat ambil. Dari 1 juzuk itu Tuhan pakat bagi. Beda. Termasuk makhluk-makhluk lain yang ada selain daripada manusia.
Baik dia ke jin kah, baik dia manusia, haiwan kah, satu juzuk tu je. Sehingga seekor kuda mengangkatkan kakinya bimbang sekiranya terpijak anak. Dari satu juzuk itulah hatta tarfa'ul farsu hafiraha an waladiha qasyata an tusibah. Dari satu juzuk itulah beda termasuk juga kepada kuda itu pun daripada satu juzuk itulah dia dapat, sehingga kan kuda itu dia akan mengangkat kakinya bimbang sekiranya terpijak anaknya. Mana dia sayang dekat anak dia kuda pun, termasuk gajah sendiri pun. Dari satu juzuk tu saja kita dah dapat rahmat Allah, dah kita sayang dah. Ni antara kita dapat satu juzuk saja. Beda-beda pula tu. Bukan makna kita terus satu juzuk tu mai kat kita, tidak. Kita beda. Allah beda. Kalau satu juzuk tu mai kat kita seorang, mungkin lain. Ni beda seluruh manusia, termasuk makhluk. Dapat seorang sikit. Itu pun kasih sayang kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita mengalirkan air mata, melihat benda-benda yang sedih. Kematian ibu kita mengalirkan air mata. Kematian ayah kita mengalirkan air mata. Kita melihatkan benda-benda yang orang melakukan kezaliman pada orang lain, kita sedih. Dari situ juzuk tu saja kasih rahmat Allah turun tu, dia sudah ada kasih sayang kita kepada dalam diri kita. Allah dah tanam dalam diri kita kasih sayang. Dari situ juzuk tu saja. Allah tak turun 99. Kalau Allah turunkan 2 juzuk, lagi bertambah kasih sayang kita. Allahu Akbar. Allah turun satu ya. Itu pun kita dah kasih dah kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Pada seluruh makhluk. Termasuk binatang pun sayang kepada anaknya. Dari satu juzuk itu. Ini nak menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu juzuk pun dia bagi. Dia tak bagi banyak pada manusia. Dia bagi satu pun cukup dah, dia kata. Gunakanlah rahmat Allah dengan satu juzuk ini sebaik-baiknya. 99 dia simpan di sisi dia. Sebab itulah nanti mungkin di akhirat dia akan bagi 99, dia bagi semua juzuk-juzuk itu, sebab itu tidak ada dengki. Di dalam syurga tidak ada dengki. Saya tak lupa hadis yang lain, tapi 99 itu kalau Allah bagikan kepada manusia, 99 itu mungkin tidak ada lagi dengki sama kita. Sebab itu ahli syurga tidak ada dengki sama mereka. Walaupun di sana dikatakan bahawa lelaki perempuan dah beramai. Seorang lelaki itu ada bidadarinya, dan ada juga isterinya. Dikatakan bahawa isterinya yang beriman itu dijadikan sebagai ketua bidadari dalam syurga. Ada juga kata riwayat yang begitu. Tapi tidak rasa cemburu, tidak rasa iri hati. Sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan satu lagi di situ. Allah turunkan rahmat Allah lebih daripada satu. Ni yang berlaku sekarang ni sebab satu. Satu ni dia bercampur lah. Ada masa dia kasih sayang. Ada masa dia marah. Masa dia cemburu. Sebab satu. Tu pun kita dah syukur dah. Satu pun kita dah syukur dah kepada Allah. Ini nak menunjukkan bahawa rahmat Allah ini luas. Di sisi dia ada lagi rahmat dia. Dia simpan. Bila dia nak bagi? Wallahu a'lam. Mungkin dalam syurga nanti dia akan berikan kepada kita lebih daripada satu rahmat. Sekarang kita di dunia ni kita dapat satu juzuk ya, daripada 100 itu. Ini menunjukkan bahawa kasih sayang Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kedua hadis yang saya bacakan ini, menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tak dapat kita menandingi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga sayang seekor haiwan terhadap anaknya itu tidak ditimpa sebarang musibah. Haiwan itu dia sayang kepada anaknya, tak sanggup dipijak. Kadang-kadang lembu yang baru berlahir anak,
Kita lihat lembu yang baru beranak. Cuba pergi dekat dia. Lembu yang baru beranak, cuba pergi dekat tengok. Dia ligan tak? Saya tahulah, saya ni orang kampung. Lembu baru beranak, janganlah duk pergi tak tahuan. Kecuali kalau betul-betul tuan dia. Kalau kita yang tak biasa ni, lalu kot tepi lembu baru beranak, dia ligan. Tu nasib baiklah ada tali. Kalau tak ada tali, lari kita. Jenuh lari. Sebab apa? Dia sayang dekat anak dia. Dia takut kita kacau anak dia. Padahal bukan kita nak ganggu anak dia. Tapi sayang dia kepada anak dia. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Dia sayang sungguh kepada anak dia. Termasuk harimau, singa. Dia tak mahu anak dia diganggu. Sebab apa? Kasih sayang yang Allah campakkan fitrah. Kasih sayang yang Allah bagi kepada diri mereka itu. Daripada satu juzuk itu saja. Semua makhluk pakat dapat. Allah Subhanahu wa taala ini nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita bahawa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala amat tinggi, melebihi isi alam cakrawala. Sehinggalah akal fikiran manusia tidak mampu untuk nak menggambarkan dan membandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tak dapat. Kasih sayang, sebab itu dikatakan tadi, kasih sayang manusia ini terhad. Terhad. Walaupun mendalam macam mana pun, dia masih terhad. Ada batas dia. Kita lihatlah orang, sebagai contoh. Orang yang bercinta, Allah bukan main kata-kata. Sehingga tergoda wanita yang mendengar. Lautan sanggup aku harungi. Lautan api sanggup renangi. Mulut buaya pun sanggup aku ambil. Masuk mulut buaya pun dia sanggup masuk . Kerana cinta pada perempuan tadi. Kita nak hidup semati. Sanggup hidup semati. Cintaku padamu ibarat rambut yang diikat mati, yang tak dapat dileraikan. Kaulah cintaku yang terawal dan terakhir. Nak menunjukkan kasih sayang sama manusia. Itu masa dia kata tu. Tu sayang sangat dah tu. Sampai begitu sekali. Cintaku kepadamu ibarat rambut yang diikat mati. Tak dibuka dah. Kau perempuan terakhir dalam hidupku. Terhad. Kata-kata itu masih terhad. Bila berlaku pergaduhan, bila berlaku perkahalian, bila berkahwin nanti tu masa bercinta. Cakap-cakap yang macam tu. Berbunga-bunga macam tu. Apabila berlaku pergaduhan, porak-poranda dalam rumah tangga, akhirnya pergi ke mahkamah, pakat cerita habis keaiban suami dia, keaiban isteri dia, beginilah. Mana tadi yang kata-kata berbunga-bunga tadi? Tidak ada lagi. Di sana dia akan membuka keaiban suami dia. Kalau nak berpisah ni, dia akan buka aib. Kawan dia membuka aib. Dan kadang-kadang tak pergi ke mahkamah pun. Di media masa pun dah buka aib suami dia dah. Kita lihat sekarang ni. Dulu bukan main lah. Masa perkahwinan dulu, mereka lah, perkahwinan yang terbesar. Menjadi glamour, menjadi paparan akhbar. Tapi bila berlaku perceraian, kadang-kadang mengata sini, mengata sana. Sehingga netizen pun tambah lagi mengatakan padan muka. Nak menunjukkan bahawa kasih sayang manusia ini ada had. Tak berlaku apa, tak apa. Berlaku apa, dia akan menjadi sebaliknya.
Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Sebab itu tak boleh bandingkan kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita dapat faham bahawa rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak juga terhad pada golongan orang yang beriman semata-mata. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terhad kepada orang Islam semata-mata, tetapi dia juga beri kepada orang yang bukan Islam, orang yang tak beriman, orang yang tak Islam. Orang Islam yang beriman dia bagi, orang Islam yang tak beriman pun dia bagi, orang yang bukan Islam pun dia bagi, orang yang menderhakai dia pun dia bagi. Sifat kasih sayang ini, sifat Rahman ini. Hebat tak Allah? Hebat. Kalau kita, orang yang musuhi kita, adakah kita akan beri sesuatu yang benda yang baiklah untuk orang lain, tapi pada musuh kita adakah kita bagi? Tak bagi. Satu pemberian hadiah umpamanya, kita bagi semua, tapi pada musuh adakah kita akan bagi hadiah itu? Tidak. Tambah yang maki kita, adakah kita akan bagi? Tidak. Bahkan tidak bertegur siapa, sebab dia musuh kita. Allah tidak dia bagi semua. Dia bagi kepada orang Islam, bagi kepada orang yang bukan Islam, yang bukan menyembah dia, menyembah tok gong tu. Dia bagi juga Rahman dia. Rezeki yang dia dapat tu Allah bagi juga dekat dia. Dia boleh juga menjalani kehidupan, bahkan kehidupan dia lebih mewah kadang-kadang daripada orang Islam. Allah bagi Rahman tu. Bila kita perhatikan kepada tafsir, maksud dan tafsiran beberapa ayat Quran menyatakan rahmat dan kasih sayang Allah tidak terhad kepada hanya orang yang beriman. Bila kita baca tafsir, kasih sayang Allah tidak terhad hanya kepada Rahman Allah itu, sifat Rahman pemurah Allah itu tidak terhad kepada orang yang beriman. Inilah antara ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap permulaan kita baca. Nak keluar rumah, nak bawa naik atas kereta, apa saja perbuatan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada perbuatan yang baik, kita baca. Ada tempat yang tak boleh baca lah, dalam tandas tak boleh baca lah. Ataupun duduk buat benda jahat, tak boleh baca perkataan ni, tak boleh, haram. Minum arak, Bismillahirrahmanirrahim, haram, dosa. Main judi, buka daun tu, Bismillahirrahmanirrahim, haram. Dosa besar lagi tu main judi tu. Tikar nombor ekor, sebelum nak tulis nombor tu, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan naiklah nombor aku ni. Haram, dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim ni baca untuk benda-benda yang berfaedah, benda-benda yang membawa manfaat, bukan buat pada benda-benda yang haram. Nak mencuri, masuk rumah orang, Bismillahirrahmanirrahim, salah, dosa. Kataan Bismillahirrahmanirrahim ini mulia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah sebahagian daripada kalam Allah di dalam Al-Quran. Sebahagian daripada kalam Allah. Bahkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat Bismillahirrahmanirrahim ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang ini sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Dan hukum bacaannya adalah wajib dalam sembahyang. Mazhab Syafi'i, Bismillah ini dikira sebahagian daripada surah Al-Fatihah, 7 ayat.
Fatihah 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada mazhab yang lain, dia tidak mengira Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai satu surah, satu ayat daripada surah Fatihah, tapi tetap menyatakan 7 juga. Fatihah tetap 7 ayat. Sab'ul mathani, dia 7. Mazhab apa pun wajib dia beriktikad, dia mengatakan Fatihah 7 ayat. Kalau ada mazhab mengatakan Fatihah 6 ayat, salah. Fatihah 7 ayat. Allah sebut. Cuma khilaf ulama itu biasa. Bagi kita mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Bagi mazhab yang lain, mereka mengatakan 7 juga tapi tak termasuk Fatihah. Jadi tang mana daripada kata 7 tu? Jadi tang 7 tu daripada kata kita Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Bagi yang kata 7 ayat tak termasuk bismillah, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin yang pertama. Maliki Yaumiddin yang kedua. Yang ketujuh tu ayat yang akhir tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Tak salah. Itu khilaf antara ulama. Khilaf antara ulama. Tidak salah. Itu bukan bidang saya nak urai dan bukan bidang saya lah. Tapi tak salah. Semua tu ada dalil belakang. Tapi pasti Fatihah itu tetap 7. Imam Mekah pun kalau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mula alhamdulillah. Tapi kalau kita dengar betul-betul, ada pun 7 ayat dalam mazhab yang lain dari kita. Tapi kalau kita dengar betul-betul, dia baca pelan, bismillah tu dia baca pelan. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca bismillah tu juga pelan. Tapi tak termasuk dalam Fatihah bagi mereka. Ini sebab semua ada dalil, ada hadis. Ada hadis, mereka pun ada hadis, ada dalil. Tak salah. Khilaf antara ulama ni, khilaf antara dalam agama ni merupakan satu rahmat. Satu rahmat. Khilaf antara dalam bidang agama ni satu rahmat. Dia tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa kesan. Jangan pula kita kata orang yang tak baca bismillah ni salah. Tak. Mereka pun ada hujah mereka. Kita pun ada hujah. Sebab itu mazhab ni ada 4. Setiap guru-guru mazhab ni berguru pada mazhab-mazhab yang mereka lalu. Mereka tidak ada apa-apa. Mereka tidak ada bertengkar masalah apa-apa. Guru-guru mazhab kita tidak ada. Tidak berbalah. Semuanya betul. Ini di atas ijtihad mereka, di atas semakan mereka, di atas rujukan mereka. Semuanya ada hadis. Jangan kita menyalahkan. Kita ni jangan menyalahkan. Kita mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Bismillah itu baca dalam Fatihah. Kalau tak baca, tak sah bagi mazhab kita. Jangan kita sembahyang di tempat kita nak ikut mazhab lain. Masuk surau masjid, Alhamdulillahirabbil alamin. Terkejut habis orang. Dia kalau nak belajar mazhab ni, dia kena belajar dari awal. Dari A sampai Z. Bukan ambil tengah-tengah. Kalau tahu betul mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kita kena belajar betul kitab-kitab mereka.
Itu imam-imam mazhab yang muktabar. Kena tahu kitab mereka. Kita kena tahu apa nama kitab-kitab mereka baca tu. Kita pun ada kitab kita juga, mazhab Syafi'i pun tinggal kitab. Antara kitab Syafi'i yang tertua ialah kitab tak silap Semua ada hujah, dalil Nabi buat. Mereka melihat benda itu. Jadi tak salah. Jangan kita bertelingkah ke mazhab saja kita nak bergaduh. Ke tak baca bismillah kita nak bergaduh sama orang Islam. Inilah masalah yang berlaku. Baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya setiap perkara yang mempunyai faedah sekiranya tidak dimulakan dengan bismillah, dengan basmalah, maka ia terputus, ia tertolak. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Riwayat Abu Hurairah. Setiap perkara yang berfaedah, yang mempunyai faedah, kita mesyuarat ke, kita makan ke, kita makan minum ke, apa benda-benda faedah banyak kita buat. Jika tidak dimulai dengan basmalah, ini bismillah, ianya terputus, tertolak amalannya. Amalan tu tak ada pahala. Di sisi Allah tu amalan tu tak ada pahala, tertolak. Mesyuaratlah. Mesyuarat tetap mesyuarat, tapi tidak ada keberkatan, tidak ada pahala di situ. Sebab tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makan kita pun yang tak baca bismillah, boleh makan, kenyang. Tapi makan kita tu tidak ada pahala di sisi Allah. Cuma makan sebagai adat kita tu, manusia perlu makan. Makan. Manusia perlu makan dan minum. Fitrah kita ni kena adat, kena isi perut kita. Tapi tak dapat pahala. Tapi dengan baca bismillah, dapat pahala, dapat berkat. Orang, semua manusia, termasuk lain-lain mazhab pun, yang dalam semayang tak baca bismillah, dia baca alhamdulillah. Sebab fahaman dia, dalam ajaran dia, Fatihah itu bismillah itu tak masuk dalam Fatihah. Ya, betul. Mereka ada hujah. Tapi dalam makan, dia pun baca bismillah juga. Dalam makan, dia pun bismillah. Lagi kuat daripada kita, lagi banyak daripada kita. Dengan doa lagi, panjang lagi. Naik kereta, biarkan bismillah. Duduk saja biarkan berzikir. Kadang-kadang dengan bismillah. Sebab mereka tahu kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran disebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini daripada Nabi Sulaiman, dan aku mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang Allah berikan kemuliaan, mempunyai kekuasaan, kerajaan yang dapat memerintah bukan saja angin, dia dapat memerintah jin dan makhluk-makhluk yang lain. Dia dapat memerintah seperti itu. Bahkan dia berjalan, angin yang bawa, arah saja angin nak pergi ke mana akan dibawa. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian bila dia mengutuskan surat kepada raja-raja pada masa itu, raja-raja mana-mana raja yang ada pada masa itu, dia tulis surat, dia hantar surat. Dan permulaan surat dia tulis apa? Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini surat daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan aku mulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Permulaan surat dia tu, permulaan ayat dia tu bismillahirrahmanirrahim, baru dia tulis apa kena. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim ni. Kita nak tidur pun baca bismillah. Ada baca, ulama kata kita baca 21 kali sebelum tidur. Ada yang kata 41 kali. Semua ini kelebihan bismillah amat banyak. Kalau kita baca apa kelebihan bismillah ni dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, amat banyak. Di situ tersimpul apa bermacam-macam ilmu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan segala-galanya, tersimpul dalam bismillahirrahmanirrahim. Bagi nak hurai bismillahirrahmanirrahim pun bagi orang alim, orang kata berhari-hari
Orang yang alim tu nak hurai makna bismillah tu pun makan masa berhari-hari. Itu nak hurai bismillah ya. Kita tak ada ilmu ni, kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, setakat tu jelah. Itu kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ulama mufassirin membahagikan kasih sayang Allah kepada dua. Pertama, perkataan bismillah ini menjelaskan bahawa makna Ar-Rahman menunjukkan Allah adalah Maha Pemurah, meliputi keseluruhan hambanya, sama ada beriman ataupun tak beriman, dengan memberi nikmat dan kesenangan hidup. Penciptaan langit dan bumi sudah menjadikan bukti kukuh. Penciptaan langit dan bumi ini sudah menjadi bukti yang kukuh bahawa Allah sangat kasih dan sayang terhadap hamba-hambanya. Langit dan bumi, semua manusia boleh hidup, semua makhluk boleh hidup. Di atas muka bumi ini semua manusia boleh hidup, termasuk yang bukan Islam, termasuk yang tak menyembahnya. Semua boleh berjalan di atas muka bumi. Itu menunjukkan bahawa sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Tuhan memberikan rezeki di dunia. Allah bagi rezeki di dunia kepada semua orang. Dialah yang menghidup dan mematikan. Dialah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Dialah juga Tuhan yang satu-satunya mempunyai sifat pemurah dan segala bentuk kesempurnaan. Dialah Tuhan yang mempunyai satu-satu sifat yang maha pemurah dan mempunyai segala bentuk-bentuk sifat kesempurnaan. Segala bentuk sifat pemurah dan sifat-sifat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu yang berpaling tadah dari agamanya, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang berpaling murtad dari agamanya, keluar dari agamanya jadi murtad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang dia kasihi. Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain yang dia kasih. Kan mereka, yakni Allah kasih kepada mereka dan mereka juga kasih kepada Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas pada orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut pada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, kerana Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya." Ayat ini, barang siapa yang berpaling tadah dari agamanya, tak percaya kepada agamanya, kalau lebih nak bagi faham lagi, nak bagi mendalam lagi, kalau satu-satu kau kita Islam, orang Islam ni dah Allah bagi dah Islam, agama Islam, tiba-tiba nak berpaling daripada agama Islam ini, kita semua yang manusia yang di dunia ini nak berpaling daripada agama Islam ini, nak cari agama yang lain, nak man yartadda minkum, nak keluar daripada agama yang ada ini. Allah kata, aku akan datang kaum yang lain selain daripada kamu. Keluar, pergi. Allah kata, aku akan datang kaum yang lain daripada kamu. Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Itu dalam ilmu Allah lah, kaum mana yang Allah akan datangkan. Bila Allah sebut, memang berlaku. Kalau kita orang Islam ini tidak menjaga Islam, tidak mahu menjaga Islam, bahkan kita keluar daripada kehendak Islam, bahkan kita murtad daripada agama Allah SWT, wal'ayazubillah, Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain nanti. Kaum itu kaum yang macam mana? Sifat kaum itu Allah kata mereka kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Dan mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang beriman. Kaum yang datang itu, mereka bersifat lemah lembut kepada orang yang beriman. Kaum yang akan datang itu, yang Allah ganti itu. Dan bersifat tegas
kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh. Kaum yang Allah datangkan itu, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Dan mereka tidak takut pada celaan orang yang mencela. Orang nak kata apa kepada mereka, mereka tidak peduli. Mereka nak berjuang pada jalan Allah. Orang nak kata apa pun mereka tak peduli. Itu kaum yang Allah akan datangkan. Jika kita manusia yang ada di dunia ini tidak mahu mengikut kehendak agama, Allah akan datangkan kaum yang lain. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena Allah itu maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Pengetahuan Allah ni, dia tahu semua. Apa nak berlaku semua ke depan ni, dia tahu semua. Dia menjadikan kita. Hatta daun yang gugur, dia tahu, Allah tahu. Daun kering yang gugur dari pokok-pokok di dunia ni, Allah tahu. Sampai begitu sekali ilmu Allah. Sebab itu bila kita berada dalam Islam, kita jaga Islam ini. Supaya Allah tidak mendatangkan kaum yang lain mengganti kita. Kita berjuang sungguh-sungguh untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada agama Allah. Kita berkasih sifat orang yang Allah kehendaki adalah berkasih sayang, berlemah lembut terhadap orang beriman. Kita kasih sayang sama Islam. Kita kasih sayang sama Islam. Islam ni saudara kita. Jangan bergaduh. Kita bersaudara. Kita sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menghadap kiblat yang sama. Kita menyembah Allah, menghadap Allah, tapi menghadapkan diri kita itu, dada kita, wajah kita itu kepada Kaabah yang sama. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah itu bukan kita boleh nampak bulatan. Menghadap wajah tu ke kiblat. Nak menunjuk kesatuan Islam. Itu sifat yang Allah kehendaki. Kalau kita tak mau ikut yang kehendak Allah, Allah akan datang kaum yang lain. Allah kata. Allah boleh buat. Tapi takkanlah kita nak biarkan bahawa kaum yang lain itu datang. Kita ni nak jadi macam mana? Sifat itu perlu ada, iaitu kasih sayang sama lemah lembut terhadap orang beriman, orang Islam. Lemah lembut ni maknanya kita bertolak ansur. Dan bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Kita ada ketegasan kepada orang yang nak menentang Islam. Mesti tegas. Tapi yang berlaku kadang-kadangnya sedih, kita bertegas sesama Islam. Sesama Islam kita bertegas, bukan main. Mengata yang bukan-bukan sama Islam. Macam nak bergaduh. Tapi lemah lembut terhadap orang bukan Islam. Kita lemah lembut pada orang kafir. Lari daripada ayat ini. Ayat ini mengatakan kita berlemah lembut sesama Islam, bersifat tegas. Tegas ni bukanlah kita pergi zalim dah, tidak. Tegas percakapan. Lalu dia kata hak itu hak. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jika melampaui melanggar batasan agama, kita kata berani tak boleh. Kalau kata arak itu haram, haram. Semua sepakat orang Islam itu haram. Walaupun orang bukan Islam mengatakan bahawa boleh. Kita buat, kita buka kedai. Kami nak berniaga di tempat orang ramai. Kita orang Islam, kita tegas, tak boleh. Allah kata tak boleh. Tegas, kena ada sifat tegas. Ini kadang-kadang kita tegas sesama orang Islam. Orang-orang kafir, kita lembut. Padahal sifat yang Allah sebutkan ialah sifat orang Islam ini, mereka tegas terhadap orang-orang yang musuh Islam dan melemah lembut sesama Islam. Ini yang Allah kehendaki. Tapi berlaku sekarang kita lemah lembut dengan orang-orang yang bukan Islam. Dengan Islam ni kita bertegas bukan main. Berkelahi sama-sama orang Islam. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang pada jalan Allah. Berjuang jalan Allah ni bukan makna masuk berperang saja. Di zaman dulu berperang orang Islam. Jihad ini jihad macam-macam, jihad ekonomi. Jihad ekonomi dan jihad ilmu,
keluar mencurahkan ilmu, itu pun satu jihad. Mempertingkatkan ekonomi umat Islam, itu satu jihad. Membawa keadilan, nak bawa keadilan dalam sebuah negara, itu pun satu jihad. Anak mencari rezeki untuk keluarga, itu pun satu jihad. Keluar berjalan pagi-pagi tu, keluar kerja tu, merupakan satu jihad. Kalau seseorang yang bekerja keluar bismillahirrahmanirrahim, dia keluar pagi dia, ya Allah ya Tuhanku, aku keluar hari ini nak mencari rezeki untuk keluarga aku. Kalau sekiranya dia terkorban dalam pekerjaan dia itu, dia satu jihad. Kerana dia pergi tu dengan cara yang niat yang baik untuk mencari rezeki, nafkah. Dia mencari nafkah. Ada tentera ke, polis ke, guru ke, dia keluar tu nak mencari nafkah untuk kehidupan dengan cara yang halal. Akhirnya dia terkorban, contoh. Kalau kata sekarang ni kita jalan raya lah, kalau guru ni jalan raya je lah. Contoh, tersakit ke apa semua. Dia, itu juga satu jihad. Kalau tentera-tentera dulu, jihad mereka berperang. Kadang-kadang keluar itu tak balik dah. Perang dengan komunis dan sebagainya. Jihad. Banyak jihad ni, istilah jihad ni banyak. Bukan saja kita jihad dengan senjata, tidak. Bahkan berperang dengan hawa nafsu, itu jihad. Lawan kehendak hawa nafsu, jihad. Hawa nafsu ni nak ni, nak. Sebab hawa nafsu ni dia hendak ke arah, mengajak manusia ke arah tak baik. Kita nak lawan hawa nafsu itu pun satu jihad. Afdhul jihad, apa nama, sebesar-besar jihad, ada satu hadis, walaupun dikatakan hadis ini dhaif. Sebesar-besar jihad adalah jihadun nafs. Jihad lawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni dia duduk dengan kita setiap masa. Dia tak lari. Dia duduk dalam kita 24 jam. Kalau kita boleh kawal dia, alhamdulillah. Kita yang kena mengawal hawa nafsu. Hawa nafsu nak buat benda-benda yang tak baik, nak ngajak kita, tak mau. Tapi kalau dia menjadi raja, kalau nafsu tu dah menjadi raja, kita ikut kena hawa nafsu, habis. Kita telah dicucuk hidung oleh hawa nafsu. Apa hawa nafsu hendak, kita ikut. Telah dicucuk hidung lah. Kita yang mengawal dia, bukan dia yang mengawal kita. Itu pun jihad. Kemudian wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ni Allah hendak. Orang nak kata apa dekat kita, biarkan. Kalau kita nak mengajarkan dakwah ini, Allah kata, apa orang nak kata kepada kita, biarkan. Allah, kamu ni mengaji sekolah setakat darjah berapa, nak tegur kami, biarkan celaan itu. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak peduli orang yang mencela itu. Mereka tidak membalas. Mereka biarkan. Allah, kamu ni bukan mengaji sekolah agama, nak tegur-tegur kami, biarkan jalan itu. Allah, kamu ni mengaji agama pun bukan sampai pergi ke Mesir, nak tegur kami. Contoh, biarkan jalan itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dicela. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dicela. Apa orang tak kata dekat dia? Muhammad ni majnun, Muhammad ni gila. Muhammad ni membawa satu ajaran yang sesat. Macam-macam. Orang lontarkan dia macam-macam. Dengan batu lah, dengan najis lah. Semua Nabi-Nabi dulu menghadapi itu. Tapi, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kita peduli orang mencela. Kita nak buat baik, kita rasa baik pada diri kita dan pada sudut-sudut agama, buatlah. Walaupun apa pekerjaan kita, dalam bidang pekerjaan apapun, bukan saja dalam bidang apa agama ni, dalam bidang pekerjaan pun, kita rasa pekerjaan ni baik, buatlah. Orang nak kata apa, jangan peduli. Orang nak celah kita, orang nak kata Allah, atas lah, peduli. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kamu peduli orang nak mencela kita. Asalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu betul. Apa yang kita buat ni pun betul untuk masalah masyarakat ataupun komuniti kita. Kita rasa baik untuk diri kita, buat. Kalau kita rasa baik untuk komuniti kita, buat. Kalau kita rasa baik untuk sekolah kita, buat. Jangan kita peduli orang lain. Celaan-celaan ini sentiasa akan ada. Kata-kata dista ini setiap akan ada. Sifat cemburu ini di mana-mana pun akan ada. Dia tak hilang. Sebab itulah Allah memberitahu pada kita
Orang yang ada sifat itu, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah bagi pada siapa yang dia kendaki saja yang boleh ada sifat itu. Orang yang ada sifat itu hebatlah. Sifat sahabat seperti itu memang hebat. Inilah sifat Rahman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadisnya tu, Allah ikhlas dalam melaksanakan amalan. Kita ikhlas, kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Kita cinta kepada Allah, kita sayang kepada Allah melebihi cinta kita kepada yang lain. Ketiga, berakhlak, kita berakhlak yang mulia, yang akhlak yang mahmudah, dan jangan kita bertelingkah dan kita hendaklah mementingkan kedamaian di kalangan kita. Dan yang keempat, bersikap tegas dan berani terhadap kaum kafir dan berlemah lembut dengan orang Islam. Ini ya, antara aja lagi mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan yang keenam, mereka tidak takut dengan sebarang celaan orang-orang yang suka mencela. Mereka tak hirau, mereka tak balik-balik, mereka tak peduli orang kata apa kepada mereka. Mereka buat. Allah mengaji setakat ni saja duk ceramah agama. Mengaji setakat darjah tingkatan 3 saja duk ceramah dekat kami. Kami duk dengar ceramah-ceramah profesor contohlah. Minta maaf. Jangan kita peduli. Teruskan usaha kita jika baik, jika bermanfaat. Jika tidak menyalahi hukum Allah. Allah, kamu ni anak orang miskin, nak mengajak kami. Celaan-celaan itu pasti ada. Jangan kita peduli pada celaan-celaan itu. Ini sifat orang Islam. Tegas. Setakat mana ilmu yang ada, sebarkan. Walaupun kita bukan bilang dalam didikan agama, kita bercakap bab agama. Jika kita faham, kalau kita ada ilmu dalam agama, walaupun kita bukan didik sekolah agama, curahkan. Kalau orang nak kata, kamu ni bukan sekolah agama, dia cakap dengan kami, pedulikan celaan itu. Ini mesti ada dalam sifat orang Islam. Jika tidak ada sifat seperti ini, Allah kata satu hari aku akan ganti orang kaum yang lain untuk mengganti kamu. Sebab tugas Islam, tugas dakwah ini semua untuk semua. Allah berilah amaran ini kepada kita orang Islam. Ini kadang-kadang kita sesama Islam bergaduh dengan bukan Islam, lemah lembut pula. Lari daripada kena ayat Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali saya baca maksud hadis lah. Dah lama dah ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi seorang hamba, maka dia memberitahu kepada Jibril. Qala iza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang hamba, maka dia memberitahu kepada Jibril. Dia beritahu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi si fulan ini, seseorang ini. Maka kasihlah. Lalu Jibril turut mengasihinya. Maksudnya bila Allah kasih pada seseorang, maka Allah memberitahu kepada Jibril, itu ketua malaikat, bahawa aku kasih pada orang ni. Allah kata, maka engkau kena kasih pada orang ini. Maka turutlah mengasihinya. Dan Jibril pun menyeru seluruh ahli langit. Ahli langit apa? Malaikat-malaikat yang lain. Yang duduk di langit ni adalah, yang duduk di langit ni adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni tempat duduknya di langit. Lalu Jibril pun menyeru kepada penduduk langit bahawa Allah Subhanahu wa taala mengasihi si fulan ni, seseorang ni. Orang ni Allah bagi tahu kita kena kasih kepada orang ini. Lalu selalu seluruh penduduk langit pun turut mengasihi makhluk di bumi ini. Termasuklah kita, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua. Kalau Allah kasih kepada kita, Allah akan beritahu Jibril, wahai Jibril, aku kasih kepada si dia di bumi ini. Maka Jibril pun akan beritahu kepada
malaikat-malaikat di langit bahawa si fulan tu yang duduk di dunia ni, duduk di kampung ni, Allah kasih. Maka seluruh penduduk di langit kasih kepada kita. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Yang jumlahnya tak terhitung tu kasih kepada kita. Allahu Akbar. Maka mereka penduduk langit pun turut mengasihi kita. Kemudian meletakkan hamba itu terima oleh penduduk di bumi pula. Dan akhirnya kita di bumi ini pun akan diterima. Bila Allah kasih kepada kita, penduduk langit pun kasih kepada kita. Penduduk di dunia ini pun akan diterima. Kita duduk di dunia ini, kemudian meletakkan hamba itu diterima oleh penduduk di bumi pula. Penduduk di bumi pun akan terima dia. Dia hidup dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini. Musuh-musuh tu telah lah, pergilah. Tapi dia diterima oleh Allah. Penduduk bumi ini mana umum. Secara umumnya menerima dia. Apabila Allah menerima. Begitu juga kalau Allah kata, kalau dia tak terima seseorang di si fulan ini, dia akan panggil Jibril. Jibril, aku tidak suka pada si fulan ini. Maka janganlah engkau mengasihi dia. Lalu Jibril alaihi salam turun beritahu pada malaikat-malaikat lain sama macam tadi juga. Maka akhirnya kehidupan di malaikat-malaikat lain pun turut mengutuk dia. Mengutuk si hamba penduduk ini. Akhirnya penduduk di bumi pun dia hidup dalam keadaan tidak berkat. Dia hidup di bumi dalam tidak berkat. Dengan sebab itulah para ulama dan para cendekiawan Islam sentiasa menitik beratkan kepentingan kasih sayang Allah, kasih sayang dan rahmat Allah, serta sentiasa bermunajat dalam doa mereka. Para ulama dan cendekiawan, orang cerdik pandai dalam agama Islam, ulama-ulama lah, sentiasa menitik beratkan kepentingan kasih sayang antara kita orang Islam ni. Kasih sayang sungguh. Dan rahmat Allah itu akan sentiasa, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa sampai ada kepada kita orang Islam. Jika kasih sayang sama kita wujud, rahmat Allah sama kita akan sampai. Dalam apa bentuk? Wallahu a'lam. Itu hak Allah, nak main cara benar. Hidup kita senang, relax, tenang. Hubungan kita baik. Bahkan hubungan kita bukan setakat di dunia, di akhirat pun hubungan kita akan berkekalan. Kita kena ingat, ada syafaat kecil yang Allah bagi kepada sahabat-sahabat yang baik, yang berkawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersahabat kerana Allah Taala di dunia ini. Dia boleh minta, ni antara syafaat kecil ni, dia boleh minta kepada Nabi SAW untuk nak melepaskan sahabatnya yang dia berkawan dulu di dunia, baik dengan dia. Baik, tiba-tiba hari itu dia tengok tak ada sahabat dalam syurga. Dia tengok sahabat baik dia dulu ni tak ada dalam syurga. Dia tak jumpa. Lalu bila tak jumpa dalam syurga, dia kata, sahabat aku, kawan aku ni duduk dalam neraka ke apa. Dia minta Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia merayu pada Nabi Muhammad SAW supaya selamatkanlah sahabat ni. Sahabat aku, dia lalu baik dengan aku. Baik dengan aku. Dia cukup baik dengan aku. Maka Nabi Muhammad SAW dengan syafaat dia itu, dia mengizinkan, dia membantu kita. Dia meminta malaikat yang menjaga neraka itu mencari sahabat tu, yang dia sebut nama sekian-sekian, dicari. Ada atau tak ada. Bila jumpa, dikeluarkan sahabat tu. Dengan berkat apa? Dengan berkat permintaan syafaat kecil yang ada kepada kawan yang baik tadi. Sebab itu persahabatan antara orang Islam ni penting, di dunia ni penting. Tapi persahabatan itu kerana Allah. Tahabban fillah, ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Bersahabat kerana Allah. Dan mereka jika kita berpisah pun kerana Allah, tidak ada dendam. Itu persahabatan yang baik. Bukan persahabatan kita yang kalau kita berpisah itu kita tak bercakap, tak tegur siapa, bang menghina lagi. Ini yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Kemudian ulama, dia dalam munajat mereka, antara dia, mereka mengatakan apa?
antara doa orang alim ulama ini, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amila wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ma razaqtani mimma uhibba faj'alhu quwwatan li fima tuhibba. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang mencintaiku. Aku memohon kasih sayangmu ya Allah, dan juga memohon kasih sayang orang yang sayang ke aku, dan cinta akan amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Dan aku mohon kasih sayangmu, kasih sayang orang yang mencintaimu, dan cinta akan amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Kita minta mohon kasih sayang Allah dan kasih sayang orang yang mencintai Allah. Banyaklah orang yang mencintai Allah ni. Kita minta kasih sayang tu mai kat kita juga. Ya Allah, aku kurnia, ya Allah, daripada kurniaanmu dan yang ku cintai itu, maka jadikanlah ia sebagai kekuatan bagiku untuk mencapai cintamu. Untuk mencapai cintamu. Daripada kasih sayang sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat sekalian yang baik, maka mendekatkan aku untuk nak mencintaimu ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang mencintaimu, dan cinta akan amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Kita cinta kepada amalan yang mendekatkan kita kepada cintamu, dan kurniaanmu yang ku cintai itu, maka daripada kurniaanmu yang aku cintai itu, maka jadikan ia sebagai kekuatan bagiku untuk mencapai cintamu ya Allah. Daripada apa segala yang ku mohoni ya Allah, untuk nak mendekatkan aku, nak mencapai cintamu ya Allah. Aku nak mengetuk pintu syurgamu ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Aku nak ketuk pintu syurgamu dengan kasih sayangmu ya Allah. Aku hendakkan ya Allah kasih sayangmu ya Allah, dan kasih orang yang mencintaimu ya Allah. Orang yang sayang padamu di dunia ini bermacam berbujuk berbilion-bilion. Aku hendak kasih sayang mereka itu ya Allah. Aku hendak kasih sayang mereka itu ya Allah sampai kepada aku. Mudah-mudahan aku akan dapat masuk syurga untuk nak mendekatkan diriku duduk bersama-sama denganmu. Nikmat yang paling besar muslimin muslimat rahmati Allah sekalian ialah dalam syurga ni. Syurga itu nikmat dah. Syurga itu nikmat yang besar. Tapi yang paling besar lagi, wa ziyadah, Allah tambah lagi itu nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir saya nak sebelum tutup. Kita kalau tak jumpa ibu kita, tak jumpa mak kita, setakat seminggu kita rasa macam teringat. Apatah sebulan ataupun 2 tahun, teringat. Di zaman Covid ni 6 bulan, setahun dah tak jumpa keluarga, teringat. Apatah lagi kalau kita tak pernah jumpa langsung, tahu ibu kita ada, tahu mak kita ada, tapi tak pernah jumpa. Kita kata dekat mak ayah ada tak? Ada. Duduk di mana mak? Dia duduk luar negara. Masa kamu mengandung dulu dia pergi luar negara. Kenapa dia tak balik? Dia tak boleh balik. Kerajaan sana tak benarkan dia pulang. Apa perasaan kita? Ada gambar dia dah? Mak tak ada. Mak tak simpan gambar dia. Dulu adalah hilang. Kita sebagai anak akan teringat kepada ayah kita. Sebab kita tahu ayah kita ada. Tak pernah tengok semua hidup. Itu kita manusia dengan sama manusia. Teringat, sedih. Di mana ayah kita hidup, macam mana keadaan ayah kita. Ini di dunia. Dia tahu ayah kita ada, tapi tak pernah tengok sejak kita lahir. Apakah kita tidak mahu melihat Allah yang menciptakan kita? Apakah kita tidak mahu melihat Allah yang mencipta alam ini? Apakah kita tidak mahu melihat Allah yang menjadikan kita menjadikan anak kita hidup bahagia macam ni, memberi rezeki kepada kita, menjadikan anggota kita sihat, menjadi anggota kita lengkap, jadikan alam ini untuk kita, yang mengurniakan segala rezeki kepada kita,
yang beri umur, yang beri kita udara untuk kita bernafas. Adakah kita tak mahu melihat Allah? Ada hanya sekadar kita menyebut namanya saja sudah cukup tanpa melihat zat Allah itu. Kalau tidak ada perasaan itu, tak tahu nak abang lah. Orang yang betul-betul beriman, dia nak tengok Tuhan yang menjadikan dia itu. Dia nak tengok. Selama ni tak ada siapa manusia yang boleh tengok. Kecuali yang boleh tengok, yang boleh melihatnya, dikatakan hanya Nabi Muhammad SAW ketika mana Isra' dan Mi'raj. Ketika menerima perintah sembahyang itu, dia bertemu dengan Allah. Tapi pun Nabi Muhammad tak dapat nak menceritakan macam mana wajah Allah, macam mana wajah Allah. Tak dapat nak menceritakan. Nabi kata tak tahu nak abang. Nabi dia buat itu. Tak tahu nak cerita. Macam mungkin Allah melupakan dia ke. Tak boleh nak bagi cerita tu. Tapi dia bercakap direct dengan Allah. Sembahyang ni dia terima tanpa perantaraan. Perintah sembahyang ini Nabi Muhammad terima tanpa perantaraan wahyu Jibril. Dia jumpa Allah sendiri. Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah tapi tak dapat melihat wajah Allah. Apakah kita tidak mahu melihat wajah Allah? Pasti kita hendak melihat wajah Allah. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah, nak bercakap dengan Allah. Kalau kita hendak macam itu, kita kena duduk dalam syurga. Ahli neraka tidak dapat melihat wajah Allah. Yang dapat melihat wajah Allah hanyalah ahli syurga. Di sanalah Allah akan menunjukkan diri dia. Sebab itu dia katakan waziyadah. Dah syurga itu dapat, aku tambah lagi dengan tambahan. Mendapat melihat wajahku. Allahu Akbar. Tentu berlenang air mata kita melihat wajah Allah. Selama ini kita menyebut Allah, 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 Allah. Sembahyang menghadap Allah. Sebut Allah beribu kali. Mungkin dah daripada umur kita yang kecil-kecil dia sebut Allah, 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 Allah. Dia dah beribu-ribu, ratus-ribu. Tapi kita tak pernah melihat wajah Allah. Dan kita berjuang untuk Allah ini. Bermacam-macam perjuangan dalam kita bentuk. Kita sedekah atas nama Allah. Tapi kita tak pernah melihat Allah. Kita yakin kepada Allah. Kita yakin Allah ada. Itu iman kita. Sampai sekarang kita yakin. Kita buat satu ni kerana Allah. Walaupun kita tak nak melihat wajah Allah. Tapi apabila kita mati, kita masuk syurga, kita dapat melihat wajah Allah. Takkanlah kita tak mahu hendak nak melihat wajah Allah yang menjadikan kita. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar sekali ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Dan untuk dapat nikmat itu, mestilah kita lakukan kebaikan. Dan jika kita ada kesalahan, tak dapat nafikan. Saya ulang lagi, tak dapat nafikan manusia ini ada dosa. Sama-samalah kita minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah setiap hari. Lepas sembahyang istighfar. Setiap sembahyang tu, sebelum sembahyang tu istighfar. Duduk saja pun istighfar. Minta ampun. Allah ampun dosa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak ampun dosa orang yang menduakan dia, syirik kepada dia. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ampun dosa selain daripada itu. Allah ampun. Kau peminum arak, kau pemabuk, kau pembunuh, jika kau bertaubat dengan ikhlas, Allah ampun. Kecuali jangan syirik kepada Allah. Allah syirik, Allah tak ampun. Ini menunjukkan rahmat Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita duduk dalam syurga dan dapat melihat wajah Allah yang kita kasihi. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu adalah kelemahan saya sendiri, dan minta maaf jika ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, atau mungkin tersilap segi-segi yang lain. Saya mohon teguran. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah daripada sekadar ilmu yang saya ada. Mudah-mudahan jika ada pahala yang ada ini, ya Allah, sampaikanlah pahala ini, ya Allah, kepada ayahku, ya Allah, ayahku yang telah meninggal, ya Allah, kepada datuk nenekku yang telah meninggal, ya Allah, sampaikan kepada mereka, ya Allah, kepada mentuaku yang telah meninggal, ya Allah, kepada sekalian ahli keluarga datuk nenekku meninggal, ya Allah,
dan pada sahabat-sahabatku ya Allah, pada guru-guruku ya Allah yang dapat mengenal diriku dengan huruf alif ba ta a b c ya Allah, yang mengenalkan aku dengan kehidupan dunia ini ya Allah. Berilah pahala pada mereka ya Allah, dan pada sekalian muslimin dan muslimat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.